Assalamualaikum semua, dan hari ini kita akan belajar bagaimana untuk menggunakan Adobe Illustrator Buttons and Function untuk membina sebuah bendera Malaysia. So kita akan buka dulu sebuah file yang baru. So kita akan klik file new dulu. Okey, dan terus kita boleh pilihlah berapa artboard yang kita nak di sini dan juga saiz kertas yang kita nak di sini. So I akan pilih number of artboard ni sebanyak 1 dan saiz kertas A4 di sini. Dan I akan maintain menggunakan color mode CMYK dan juga raster effect resolution 300 dekat sini. So dekat sini I hanya akan tukar ke A4. Okey, dan I akan pastikan I menggunakan orientation landscape. Okey, I just click here landscape dekat sini. So I klik OK. So bila I klik OK, dia akan buka satu artboard yang baru. Okey, tapi I akan zoom out sikit. So bila I zoom out, I akan tekan control negative or control minus pada keyboard I untuk zoom out sikit. Okey, so kita akan cuba buat dia punya rectangle dekat sini. So bendera Malaysia dia memang ada satu rectangle lah kat situ. So I akan buka satu contoh kat sini. Lebih kurang macam ni lah bendera Malaysia. Okey, so dia ada rectangle biru kat sini, bulan sabit dekat sini, dan juga bintang yang mempunyai 14 bucu. Okey, so I akan cuba nak lukis rectangle tu dulu. So I klik dan drag. I klik dan tarik button rectangle ni. Okey, so bila kita klik tarik button ni, kita dapat melihat beberapa option lain, termasuk shape-shape yang lain yang juga kita boleh pilih. Okey, so kita akan pilih button rectangle dulu. Okey, dan kita akan klik and drag lah. Okey, kita akan klik and drag kat sini. So bila kita klik and drag kat sini, kita dah pun lukis sebuah rectangle ni. Kita akan klik the black arrow. Kita klik the black arrow ni untuk finalizekan. Dan kita akan klik betul-betul dekat section ni, fill ni, klik untuk mengaktifkan fill section over here. So kita boleh memasukkan warna yang kita nak lah, biru gelap ke contohnya. Okay, so kita tengok sama tak biru gelap kan. Okay, so kat sini memang kita dah dapat biru gelap. Cuma kita boleh cuba nak sizekan rectangle ni pada size yang tertentu. Okay, dekat sini kita boleh, dekat atas ni kita boleh cuba nak masukkan size yang tertentu di sini. So I akan masukkan rectangle ni sebanyak 373 point. Dia punya height dia ialah 214. Okay, so I masukkan measurement ni kat sini, dekat sini. So I pun boleh tentukan lebih kurang berapa size yang I nak di sini. Okay, so I klik black arrow kat situ. Tapi I akan klik dekat section stroke bawah ni untuk mengaktifkan stroke, dan terus I akan pilih none kat sini supaya no stroke. Okay, tiada stroke di sini. So and then I akan klik the black arrow ni untuk positioningkan rectangle biru gelap ni. Okay, terus I akan cuba nak memasukkan jalur merah tu, merah putih tu. Okay, so I akan cuba nak buat dulu satu rectangle. So klik rectangle ni dulu, cuba buat satu rectangle di sini. Okay, klik black arrow untuk finalizekan rectangle tu. Okay, dan klik dekat section bawah fill ni. Okay, untuk mengaktifkan fill dan juga memasukkan warna merah di sini. Dan stroke I pilih still none. Okay, dan kalau I nak memasukkan measurement ni, kita boleh memasukkan measurement di atas ni. Ketika I masukkan rectangle ni, panjangnya, width dia sebanyak 377 dan height dia sebanyak 27, katakan. Okay, so I dapat positioning dia di sini. Okay, dan terus I akan cuba nak copy. So I klik edit copy dan edit paste. Okay, so I akan dapat lebih kurang di sini macam ni. So cuba nak susunkan dia sebenarnya. Edit paste, sebab kita cuba nak dapatkan
um, 8 jalur kat sini. Edit paste kat sini. Lebih kurang lah macam ni. Okay, so dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kita kena renggangkan dia. Okay, cuba nak renggangkan dia mengikut satu, dua, tiga, empat. Okay, boleh tengok contoh dekat sini balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So yang putih tu yang paling last sekali lah. So kita buat 1. Kita agak-agak buat kat sini 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kat sini I naikkan sikit. So I click the black arrow ni. I cuba pilih satu objek kat sini. Tapi kalau I nak turun naikkan dia, so I pun boleh menggunakan anak panah pada keyboard I untuk menggerakkan dan menurunkan dia kan. Kat sini. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kat situ kan. Okay, so kat sini pula I akan copy balik, edit copy dan edit paste semula. Dan I cuba akan masukkan kat bawah ni untuk jalur yang merah ni. Okay, seperti pada gambar tu lah. So I akan panjang ke sampai sini. Dan terus I akan edit copy, edit paste lagi. Okay, so sini sebenarnya ada lagi 1, 2, 3 jalur merah. Kesemuanya ada 1, 2, 3. Tapi you kena renggangkan dulu. Renggangkan dia. Okay, edit copy ni, edit paste. Okay, so kesemuanya kena ada 14 lah. 14 jalur kat situ. Okay, so untuk nak buat dia punya bulan sabit tu, sebenarnya kalau kita nak buat bulan sabit dia, kita kena memasukkan 2 circle sebenarnya. So I klik circle dulu. Right, I klik ellipse dulu kat sini. Dan I klik fill section kat sini. Okay, dan I terus pilih warna kuning dulu, siap-siap. Dan terus buat satu circle kat sini dulu. Tapi I klik the black arrow dulu sebab I nak finalizekan dia. Lepas tu untuk measurement dia tu I akan memasukkan di sini, di atas ni. So I masukkan sebanyak 160 point kat sini. Dan juga dia punya height kat sini 163 So I ambil 163 kat sini. Cuba nak positionkan dia di sini. Okay, untuk circle yang kedua, so I akan lukis dulu kat bawah ni. Okay, klik the black arrow. Dan measurement dia kat sini I tetapkan di sini sebanyak 153. Dan height dia di sini sebanyak 142. Okay, so cuba nak overlapkan dia macam ni. Okay, cuba nak over. Kalau I nak gerakkan sikit-sikit, I boleh guna anak panah pada keyboard I tu. Okay, so I kena select kedua-duanya sekali. So bila I select kedua-dua objek ni sekali, so I akan klik objek yang pertama. Dan I akan tekan dan tahan shift button pada keyboard I. I tekan dan tahan shift button pada keyboard I dan klik untuk objek yang kedua. Dekat situ. So nanti I akan klik dekat window Pathfinder. Okay, dan I terus klik button minus front. So dia akan mewujudkan bulan sabit itulah. Seperti yang dipaparkan di sini. Okay, so sebenarnya sekejap I undo dulu. I klik undo dulu, edit undo. Okay, sebenarnya kita kalau kita nak buat bulan sabit ni, kita kena lukis dulu dua bulatan ni. Satu bulatan yang besar dan satu lagi bulatan yang agak kecil. Dan kita kena select kedua-dua objek ni sekali. So masa I select kedua-dua objek ni sekali, I ada klik bulatan yang pertama ni. Lepas tu I tekan dan tahan shift key on my keyboard. So I tekan dan tahan shift key on my keyboard. Tekan dan tahan, dan baru I klik objek yang kedua. So I dapat multi select. I dapat select kedua-dua objek ni serentak. Barulah I ke window, klik window, I pilih Pathfinder kat sini.
Dan barulah I klik button ni, minus friend ni kan. So dia macam akan potong lah jadi bulan sabit tu. So kalau you nak buat yang bintang tu ataupun star, so you kena klik dan tarik ataupun klik and drag button yang shape ni dan pilih bintang. So kalau you klik and drag, okay, dia memang akan jadi macam ni lah. Tapi sebenarnya sebelum kita nak memasukkan setting dia tu, kita bolehlah pilih shape star tu di sini dulu dan kita single click ataupun klik sekali saja pada kita artboard kita ni, pada kertas putih kita ni. So I single click, I pilih shape ni dulu, I click and drag pada button ni dan pilih shape star ni dulu, dan I single click pada artboard putih ni. Single click, klik sekali saja. Maksudnya tak perlu drag, okey, tak perlu click and drag, hanyalah klik, single click saja, klik sekali saja dan dia akan keluar setting macam ni. So yang untuk size dia ni kita tak perlu risau sangat lah. Yang pastinya pada point bucu ni kita boleh letak lah, kita nak 6 bucu ke. So kalau kita letak 6, kita klik OK, bintang tu ada 6 bucu. So I delete dulu. Kalau I single click sekali lagi, so I pun boleh letak ni sebagai 14 bucu kat sini. Then I klik OK. So I dah dapat bintang tu. Bintang tu memang agak kecil lah untuk kita muatkan dia di sini nanti. So ni bintang dia, ni bulan sabit untuk bendera Malaysia tu. Positioning dia kena tepat juga baru nampak macam bendera Malaysia. So I akan menggunakan anak panah untuk really target the location. Okay, so I can click this object, I click this object, I tekan shift, I click bulan sabit tu. So I dapat select dua objek serentak dan I guna black arrow ni, dan menggunakan anak panah pada keyboard I akan menggerakkan sedikit demi sedikit bulan sabit dan bintang tu. So I cuba nak matchkan dengan gambar ni sebenarnya. Okay, so untuk kira kalau kita nak buat untuk belang-belang yang putih tu, kita nak guna rectangle merah ni pun boleh sebenarnya. Kita hanya perlu klik pada jalur merah ni, klik edit copy dulu, nanti kita edit paste. Cumanya belang ni kita hanya akan masukkan fill putih kat sini, jadi kita boleh susunkan dia, jadi jarak dia akan lebih tepat sebenarnya kalau kita letak betul-betul shape putih tu kat situ. Tadi sebab I tak letak kan, kat situ kan. Okay, so kat sini I letak, I edit paste. Tadi ada copy, so I edit paste. Cumanya I akan ambil fill warna putih kat sini dan letakkan dia di sini. So I dapat marking lah jarak dia lebih tepat. I dapat marking jarak dia lebih tepat kat sini. So, boleh klik kat jalur ni, edit copy, edit paste kat sini. So kita dapat jalur putih ni, boleh letakkan kat sini. So, kita nak tengok renggang dia tu kan. So edit paste kat sini, letakkan dia di sini, lebih kurang di sini. Yang ini pun kita boleh edit copy balik, lepas tu kita edit paste balik. Okay, kita cuba letakkan dia di sini sebab nak dapatkan measurement dia tu betul-betul tepat antara jalur tu. Okay, so edit paste kat sini, letakkan kat sini pula. Okay, ini panjangkan. Okay, ini boleh select edit copy, edit paste lagi satu kat sini dan letakkan dia di sini juga. Okay, so dah jadilah bendera Malaysia kita ni. Kalau kita nak groupkan dia pun boleh, select ke semuanya sekali menggunakan black arrow. Kita boleh select ke semua bendera ni sekali dan kita boleh pergi ke object group. Object group kat sini. So dia dah jadi satu. Bila you select ke semua objek-objek yang you lukis tadi tu, dan you klik object group macam ni, okay, dan dia akan bersatu kat situ. Dan kita boleh select objek ni dan boleh pergi ke effect. Macam contohnya I nak pergi ke effect stylize, drop shadow. So I akan cuba nak masukkan effect macam drop shadow, tapi I boleh tengok kat preview ni dulu. Okay, dan of course I boleh masukkan setting-setting dia kat sini kalau I nak. Okay, ni klik OK. Okay, so I got exactly like in the image here. Okay, so
Harapnya tutorial ni dapat memanfaatkan sedikit lah mengenai pengenalan buttons dalam Adobe Illustrator. Tapi kalau nak belajar dengan lebih detail, dengan lebih praktikal, okay, bolehlah sertai kursus sijil Adobe Photoshop Illustrator anjuran Vix Matek Computer. So linknya ada di bawah, so boleh klik link di bawah tu untuk melihat kami punya updates dari segi jadual khusus, jadual kursus dan tari-tari khusus dan sebagainya. So terima kasih kerana menonton tutorial ini dan Assalamualaikum.